A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung pengajian Sirah An-Nabawiyah. Setiap Khamis 10.30 ialah kelas Sirah An-Nabawiyah. Dan kita sampai tajuk Al-Wahyu. Dalam bahasa Arabnya, tajuknya ialah Al-Wahyu, iaitu permulaan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku terjemahannya diberi tajuk masa kenabian ataupun diutusnya Nabi. Muka surat 123. Dalam buku terjemahan muka surat 123. Dan sebelum tu saya nak maklumkan kepada siapa yang order buku sirah dan dah bayar tapi belum sampai, tolong bagi nama. Saya dah minta siapa yang dah bayar tapi belum dapat bagi nama, dan ada sebahagian dah bagi, lebih kurang 10 orang. Dan yang dah bayar dan dapat buku pun bagi nama juga. Sebab kita nak tahu berapa yang dah dapat. Adakah sama dengan bilangan buku yang kita order, iaitu 119, ataupun kurang. Tapi yang bagi nama yang dah bayar dan dah dapat buku hanya lebih kurang 46 orang. Sepatutnya ada lebih, hampir 60 orang lagi yang belum bagi nama. Kemudian buku yang ada kat kita pun dah ada 3 biji sahaja. Jadi minta tolong kerjasama bagi nama siapa yang dah dapat buku dan siapa yang dah bayar tapi belum dapat buku. Okey. Muka surat 123 Al-Wahyu ataupun masa kenabian. Kata penulis buku ni, Dr. Akram Dia Al-Umari, hafizahullah, kana Rasulullah SAW yakhlu fi ghari Hira wala na'lamu kaifa ta'abbuduhu fi Hira. Rasulullah SAW diutuskan menjadi Nabi pada umur, okey, ya, rasanya kita dah baca, muka surat 123 dah baca. Kita masuk tajuk wahyu, muka surat 124. Muka surat 124. Wahyu, Rasulullah SAW menyendiri ataupun dalam bahasa Arab dipanggil khalwat, berkhalwat, iaitu menyendiri di Gua Hira. Dan kita tidak mengetahui bagaimana bentuk peribadatan beliau sebelum diutuskan. Macam mana cara Nabi beribadat dalam Gua Hira, kita tak tahu. Cuma disebut secara umum, Nabi berkhalwat di Gua Hira beberapa malam. Ada mengatakan beberapa malam, kemudian Nabi turun. Bila habis bekalan, Nabi balik kepada Khadijah dan bawa bekalan baru, pergi lagi. Berapa lama semua, tidak ada dalil yang jelas. Adakah 2 tahun sebelum Nabi diutus sebagai Rasul ataupun 3 tahun? Tidak ada dalil yang jelas. Tapi yang penting berlaku khalwat ini ialah dekat-dekat nak turunnya wahyu. Bila bermula, wallahu a'lam. Okey. Rasulullah menyendiri di Gua Hira dan kita tidak mengetahui bagaimana bentuk peribadatan beliau SAW sebelum diutuskan. Kita juga tidak mengetahui secara jelas sejak kapan beliau mulai suka berdiam diri di gua itu. Berapa tahun sebelum turun wahyu Nabi suka berada di berkhalwat di Gua Hira. Tapi yang jelas hal itu terjadi menjelang
diutusnya dan sesudah mendapat mimpi hakiki. Mimpi hakiki ni dia panggil dalam bahasa Arab ru'ya as-salihah ataupun ru'ya as-sadiqah. Dua-dua perkataan itu disebut dalam hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Imam Bukhari, awwalu ma budi'a minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Yang pertama, permulaan wahyu yang datang kepada Nabi ialah dalam bentuk ru'ya as-sadiqah. Ru'ya ni mimpi, as-sadiqah yang benar. Iaitu bila kita baca syarah kepada hadis ini, ru'ya as-sadiqah iaitu Nabi nampak dalam mimpinya seperti cahaya di waktu subuh. Dalam kegelapan malam nampak cahaya keluar bila terbitnya fajar. Jadi itu adalah sebagai tanda-tanda awal Nabi akan mendapat wahyu, iaitu mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar ni kata ulama boleh berlaku juga kepada orang lain, iaitu kepada orang beriman yang soleh. Cuma mimpi yang berlaku kepada orang beriman yang bukan Nabi tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Tak boleh dijadikan sebagai sandaran untuk beramal. Yang boleh dijadikan sumber hukum ialah bila yang bermimpi itu adalah Nabi ataupun para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua referensi juga tidak menyebut permasalahan apa yang terjadi dalam mimpi hakiki ini. Yang jelas, mimpi itu adalah mimpi yang baik sebagaimana diceritakan dalam banyak riwayat yang sahih. Beliau berdiam diri di gua itu beberapa malam. Hingga apabila habis bekalan, beliau kembali ke rumahnya untuk mengambil bekal guna persiapan beberapa malam yang berikut. Hingga pada siang hari Isnin, ini permulaan turunnya wahyu. Permulaan turunnya wahyu ialah pada hari Isnin di bulan Ramadan. Datanglah Jibril alaihi salam dengan tiba-tiba ke Gua Hira. Dan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan cerita bagaimana Jibril datang kepada Nabi ketika Nabi sedang berkhalwat di Gua Hira. Kata Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba datang malaikat kepadaku dalam gua itu dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu Jibril memegangku dan memelukku kuat-kuat sampai aku merasa sesak nafas. Kemudian Jibril melepaskan aku dan berkata, Iqra', bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu Jibril memegangku lagi dan memelukku kuat-kuat untuk kedua kalinya sampai aku merasa sesak. Kemudian Jibril melepaskan aku dan berkata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kali ketiga, Jibril membaca ayat yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Ada riwayat mengatakan ayat pertama turun surah Al-Alaq 1 hingga 3. Ada mengatakan 1 hingga 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Okey. Apa pengajaran? Sebelum kita sambung, setiap peristiwa kita keluarkan pengajarannya sebagai panduan dalam kehidupan kita. Pertama, kenapa Allah jadikan Nabi suka berkhalwat, suka bersendirian? Yang merupakan itu adalah satu proses sebelum Nabi menerima wahyu. Saya baca dalam satu kitab sirah, dia sebut antara hikmahnya
Kenapa dijadikan kepada Nabi suka berkhalwat? Supaya Allah nak Nabi sebelum menerima wahyu yang merupakan satu kata-kata Allah, peraturan hidup yang sangat besar, yang sangat hebat dan sangat penting kepada Nabi dan kepada umat manusia. Jadi Allah nak Nabi bersedia menerima benda yang besar dan penting dalam keadaan Nabi bersih, dalam keadaan Nabi tidak disibukkan dengan urusan dunia dan manusia yang lain. Sebab itulah Allah arahkan Nabi sebelum terima wahyu, kosongkan fikiran, jangan duduk dengan orang ramai, fokus kepada kebesaran Allah, duduk di atas gunung, bukit. Di situ juga Nabi boleh merenung kebesaran Allah. Di situ juga di Gua Hira Nabi boleh melihat Kaabah, boleh beribadat secara tak langsung sebagai persiapan untuk menerima satu benda yang sangat besar, sangat suci, sangat penting. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita ialah bila kita nak baca Quran, kosongkan fikiran kita, jauhkan kita daripada urusan dunia, hatta daripada manusia sekalipun. Sebab kita nak baca kalam-kalam Allah, kata-kata yang suci, kata-kata yang sangat berat, kata-kata yang sangat penting dalam hidup kita, kata-kata yang akan menentukan kita bahagia ataupun celaka. Maka kena pastikan sebelum kita baca Al-Quran, fikiran kita kosong daripada urusan dunia, daripada hubungan dengan manusia, supaya kita dapat betul-betul faham, dapat betul-betul tadabbur, menghayati, dan selepas itu mudah untuk kita amalkan. Sebab kita bersedia dari segi fizikal dan mental. Itu penting tu. Sebab itulah bila kita baca Quran dalam keadaan fikiran kita berserabut, urusan dunia masih penuh dalam kepala kita, lepas tu ada telefon kat sebelah, bercakap dengan orang, masa itulah kita nak baca Quran, tak masuk. Quran hanya bermain di bibir sahaja. Dia tak akan memberi apa-apa kesan dan bekas dalam hati dan dalam kehidupan kita. Bila kita baca Quran, kita belajar Al-Quran, dalam keadaan fikiran kita bercampur aduk dengan urusan dunia, ataupun cintakan dunia dan cintakan manusia. Okey, itu satu. Sebab itulah waktu terbaik kita baca Quran bila? Waktu terbaik baca Quran. Waktu terbaik baca Quran ialah malam. Allah kata, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang muslimu, bangunlah sebahagian besar malam ataupun separuh ataupun 1/3, kemudian warattilil qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tertil, dengan tadabbur. Bila tu? Waktu semua orang tidur, waktu kamu dah tinggalkan semua urusan dunia, waktu tidak ada lagi gangguan daripada anak isteri kamu. Masa itulah yang terbaik untuk kamu baca Al-Quran. Dan Allah beritahu, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, dalam surah Muzammil. Sebab baca Quran di waktu malam lebih menyentuh jiwa kita, lebih memberi bekas dalam hati kita. Kadang-kadang benda macam ni kita tak fikirkan, kita tak ambil berat. Sebab itulah kita baca Quran tak rasa kelazatan. Kita baca Quran rasa berat. Kita baca Quran rasa nak cepat sudah je. Sebab tidak ada kelazatan. Kenapa? Tidak ada kelazatan. Sebab waktu, suasana, tempat yang kita pilih untuk baca Quran tak sesuai. Tak sesuai dengan kata-kata Allah yang sangat suci, yang sangat hebat. Kalau kita nak baca surat kekasih kan, kalau kita nak baca surat kekasih pun kita tak akan baca depan orang ramai. Kita tak akan baca tengah fikiran kita berserabut. Kita pilih waktu yang tenang, urusan dunia dah habis, kawan-kawan pun jauh daripada kita, kita berseorangan baru kita baca. Itu baru surat kekasih. Ini surat Allah kita baca dalam keadaan fikiran kita berserabut. Urusan dunia masih berkecamuk dalam hati kita. Sebab itulah Quran dibaca 20 tahun ke 30 tahun tak memberi apa-apa kesan. Quran Allah dah beritahukan, kalau turun ke atas gunung pun gunung boleh pecah. Bila tu? Bila gunung tu berakal dan gunung tu fokus kepada maksud-maksud ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian yang kedua,
Pengajaran yang kedua, bagaimana Nabi menerima wahyu? Iaitu caranya adalah Nabi sangat-sangat merasa penat, letih, rasa berat. Sebab apa? Sebab Jibril memeluk Nabi bukan setakat peluk. Peluk sampai Nabi lemas. Dan bukan sekali, sampai 3 kali. Apa pengajarannya? Boleh tak Allah nak bagi wahyu pada Nabi terus? Jibril datang kali pertama, Jibril kata baca ataupun ikut aku baca. Boleh je. Tanpa Jibril peluk Nabi dengan kuat dan sampai Nabi lemas. Boleh. Tapi apa? Kenapa Allah suruh Jibril peluk Nabi sampai Nabi lemas dan 3 kali? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Dia begitu juga kata penulis ni, suasana Nabi sebelum Nabi terima wahyu tu sangat-sangat membantu Nabi menerima wahyu dengan fokus, dan Nabi cukup rasa wahyu tu sangat penting. Iaitu bila Nabi berada dalam gua dan di atas gunung, atas bukit, Nabi akan nampak kebesaran Allah dengan gunungnya, dengan langitnya, dengan bangunan-bangunan di bawahnya, dan itu sebenarnya membantu Nabi untuk menerima Al-Quran dengan penuh persiapan dari segi mental, dan Nabi akan rasa Quran ini sangat hebat. Sebab apa? Diturunkan oleh Tuhan yang sangat hebat dengan pemandangan dan pemerhatian Nabi kepada persekitarannya. Okey. Kemudian sebab itu kata ulama, dalam hidup kita ni kena ada waktu-waktu tertentu yang kita berkhalwat dengan Allah tanpa diganggu oleh manusia, dikacau oleh urusan dunia. Contohnya, kalau setiap hari waktu malam lah, jangan kita beribadat dalam keadaan kita serabut dengan dunia dan dikelilingi oleh orang ramai. Kalau setiap hari, malam lah. Kalau setiap tahun, ada satu waktu yang patut kita pilih untuk beribadat pada Allah tanpa dicampur dengan urusan dunia, tanpa diganggu oleh orang lain, iaitu beriktikaf di masjid di 10 akhir Ramadan. Ini Nabi buat ni. Nabi bila masuk bulan Ramadan, Nabi lebih fokus pada ibadat. Nabi dah kurangkan urusan dunia. Urusan dengan para sahabat, Nabi dah kurangkan. Dan bila masuk 10 akhir Ramadan, lagi Nabi tinggalkan urusan dunia, Nabi tinggalkan para sahabat, bahkan Nabi tinggal isteri-isteri. Bila tu? Di 10 akhir Ramadan. Ini waktu yang paling bernilai bagi orang yang beriman. Kena ada waktu tu. Kadang-kadang kita dah 10 bulan, 9 bulan sibuk dengan urusan dunia. Kalau solat pun tak khusyuk. Tiba-tiba bulan Ramadan pun kita tak bagi juga waktu terbaik kepada Allah. Di 10 akhir Ramadan pun kita tak i'tikaf. Jadi seolah dalam hati kita ni Allah tu tidak penting. Quran tu bukan benda yang besar dan utama dalam kehidupan kita. Jadi kena ada waktu tertentu untuk kita berkhalwat dengan Allah. Tak perlu pergi ke gua, tak perlu duduk dalam gua. Ambil waktu malam, waktu orang tidur. Kalau bulan Ramadan, pastikan kita beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Okey, kita balik pada persoalan tadi. Kenapa Allah bagi wahyu kepada Nabi dalam keadaan Nabi rasa sangat lemas, sangat berat, sehingga dipeluk oleh Jibril 2-3 kali sampai Nabi lemas? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Orang depan boleh jawab. Nak tunggu jawapan daripada sana lambat. Suara sangat clear, gambar tak selari dengan suara. Okey. Tak apalah. Jadi nak tengok gambar ke nak dengar suara? Apa? Kenapa? Kita kena fikir. Takkanlah Allah saja-saja nak menyusahkan Nabi kan? Allah boleh je bagi Quran. Okey, Muhammad kamu duduk kat rumah. Nanti Jibril datang bagi wahyu, siap, settle. Tak. Kamu kena pergi ke gunung dulu, duduk dalam gua, panjat bukit dulu, kemudian dalam beberapa lama datang Jibril peluk kamu sampai 3 kali, sampai kamu lemas, baru aku bagi wahyu. Mesti ada hikmahnya. Tenang apa Nabi? Ketakutan. Sebab tu lepas terima wahyu Iqra tu, Nabi terus balik pada Khadijah. Dan balik tu dalam keadaan Nabi takut.
risau. Sehingga Nabi kata pada Khadijah, khasyitu ala nafsi. Aku risau pasal diri aku. Bila? Sebab apa? Sebab turun wahyu. Nabi rimas. Nabi lagi rasa gelisah. Ha? Itulah saya tanya tu. Kenapa? Kenapa? Boleh jawab? Inilah dia, sirah pun kena tadabbur juga, kena berfikir, bukan Quran sahaja. Supaya Nabi fokus dengan kehadiran wahyu yang dibawa oleh Jibril. Tapi supaya Nabi fokus, okey, kalau saya mengajar tadabbur, saya peluk pelajar kuat-kuat, pelajar fokus tak? Ha? Fokus tak? Tak fokus. Tak fokus. Jadi jawapan tu tak tepat. Sebab wahyu tu berat. No fazilah. Sebab wahyu tu berat. Jadi kalau wahyu tu berat, kena turun dengan cara yang berat. Macam tu. Okey. Dari segi psikologi, wahyu ni satu benda yang sangat berat. Tanggungjawab dia, macam Allah sebut dalam surah Al-Insan kan, inna nahnu nazzalna alayka al-Quran tanzila. Kami turun pada engkau Al-Quran secara beransur-ansur. Kemudian Allah kata fasbir, kamu kena sabar. Kenapa kena sabar? Sebab Quran tu satu benda yang berat. Kamu nak faham, satu. Yang kedua nak amalkan, satu benda yang berat. Sebab semua yang Quran suruh, nafsu kamu tak suka. Dan bila kamu nak amalkan, kamu kena, bila dah amalkan, nak sampaikan, itu lagi berat. Kamu akan dimaki, di pulau, mungkin diseksa oleh musuh. Jadi sebab Quran tu satu benda yang berat, Allah nak gambarkan, Allah nak siapkan mental Nabi bahawa Quran ni berat dengan apa? Dengan hari permulaan lagi. Hari permulaan lagi Nabi dah rasa dah, ini tak boleh main-main. Tak boleh sambil lewa. Sebab apa? Sebab dia tanggungjawab yang besar dan berat. Maka cara Nabi terima pun, Nabi dah ingat. Hari pertama lagi, tak boleh main-main. Beza, kalau Nabi terima Quran dengan senang, dengan mudah, dia memberi kesan selepas itu. Iaitu, baca sambil lewa, sampai pun sambil lewa, beramal pun sambil lewa. Sebab cara terima pun mudah. Sangat berbeza tu. Jadi cara terima Al-Quran memberi kesan apa yang berlaku selepas itu. Allah sebut apa? Inna sanulqi, cuba buka surah Al-Muzammil lah. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Cuba buka surah Al-Muzammil. Ayat 5. Surah Al-Muzammil ayat 5. Allah kata apa? Inna sanulqi, sesungguhnya kami akan campakkan ke atas engkau qawlan saqila, kata-kata yang sangat berat. Jadi sebab Quran ni sangat berat, maka cara Nabi terima, Allah nak Nabi faham. Jangan main-main. Maka Allah gambarkan benda yang berat ni kena terima pun dalam keadaan yang susah dan sukar. Sampai Nabi dipeluk dan sampai lemas 2-3 kali kan. Dan lepas tu turun ayat apa? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, bangun malam, baca lagi Quran. Kenapa? Apa kaitan Quran untuk disampaikan pada orang dengan bangun malam? Sebab Quran ni ada tanggungjawab yang besar dan berat. Jadi kalau kamu tak ada persiapan dalaman yang kuat, iaitu hubungan dengan Allah, kamu tak mampu nak menyampaikan Quran kepada masyarakat yang bukan kamu nak baiki akidah masyarakat jahiliah, tapi nak tukar terus. Nak hapuskan yang ada dan nak ganti yang baru. Itu kerja lagi berat. Kalau akidah dah ada, cuma rusak, nak baiki, okey lagi. Akhlak dah ada, cuma nak baiki, okey lagi. Ini semuanya runtuh, semuanya rusak. Nabi nak tukar 100%. Okey, jadi Allah kata, kami akan campak pada engkau qawlan saqila, kata-kata yang sangat berat. Dan kalau kita perasan,
saqilan, berat. Ada disebut 2 kali je dalam Quran. Satu dalam surah Muzammil ni, ayat yang kelima. Yang kedua dalam surah Al-Insan, ayat 27. Apa dia? Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yazaruna wara'ahum yawman saqila. Allah kata manusia ni sangat yuhibbuna al-ajilah. Sangat cinta kepada benda yang segera, dunialah. Jadi manusia sangat cinta pada ajilah, benda yang segera, dunia. Kalau dunia, mudah aja. Nak makan mudah, nak berjalan mudah, nak main bola mudah, nak naik basikal mudah, nak panjat gunung mudah. Sebab sesuai dengan nafsu. Tapi kalau akhirat, Allah kata, وَيَزَرُونَ وَرَأَهُمْ, mereka meninggalkan, mereka membiarkan di belakang mereka, يَوْمًا ثَقِيلًا, hari yang sangat berat. Jadi ada 2 kali perkataan berat yang disebut dalam Quran. Satu, qaulan saqila, kata-kata yang berat. Yang kedua, yauman saqila, hari yang berat, iaitu hari akhirat. Jadi apa kaitan ni? Kata-kata yang berat dengan hari yang berat. Apa kaitannya? Kata ulama, kalau kamu nak selamat di hari yang berat, iaitu hari akhirat, kamu kena bawa qaulan saqila. Kamu kena amalkan Al-Quran yang berat. Barulah kamu akan selamat di hari yang berat. Itulah gambaran kehidupan orang beriman. Bawa benda yang berat untuk berdepan dengan hari yang sangat-sangat berat dan sukar, iaitu hari akhirat. Okey, boleh ya? Dan sebab itulah kalau kita relate dengan kehidupan kita daripada dulu sampai sekarang lah. Beza tak cara Nabi terima Quran dengan kita terima Al-Quran? Beza tak? Mak kita ke, guru kita ke, bila nak bagi Quran pada kita, ada tak dia peluk kita kuat-kuat sampai lemas? Ada tak? Tak ada. Pergi sekolah agama ke, sekolah tahfiz, ada tak guru tahfiz sebelum kita mula daftar ataupun mula belajar, dia peluk kita kuat-kuat sampai lemas? Ada? Tak ada. Mak kita cakap apa? Nah, Quran baca. Betulkan bacaan. Lepas tu khatam. Lepas tu simpan. Sekolah tahfiz pun sama. Tak ada peluk, tak ada apa, tak ada lemas. Okey, baca. Kemudian hafal. Kemudian bila khatam, habis, pergi. Lepas tanggungjawab saya. Kesan terima Al-Quran dengan cara yang mudah, memberi kesan apa selepas tu? Apa jadi? Bila kita terima Quran dengan cara yang mudah, akhirnya kita anggap Quran ni tak ada nilai. Tak ada nilai. Sekadar baca untuk pahala, sekadar baca untuk khatam, sekadar baca untuk tampar kat dinding untuk halau hantu. Akhirnya kita tak akan tadabbur Al-Quran. Sebab cara kita terima Al-Quran pun macam Quran tu tak ada nilai. Berbeza dengan kita terima apa ni? Sijil kan. Kalau kita pergi sekolah, kita begitu apa anak kita. Walaupun kita tak peluk anak kita dah train dia, kita dah masuk dalam kepala dia, sekolah ni sangat berat. Kamu bila lulus sekolah rendah, baru masuk sekolah menengah. Dah habis sekolah menengah, kena ambil SPM. Dah lulus SPM, baru boleh masuk universiti. Kita dah set dalam kepala anak-anak, benda ni susah. Maka sebab tu anak kita buat sungguh-sungguh dan akhirnya anak kita berjaya dalam pelajaran. Tapi dalam bab agama, fail. Sebab anak kita tak diajar bahawa agama tu sebenarnya lebih berat daripada dunia. Nak faham agama, nak beramal dengan agama, lebih berat daripada nak mendapatkan dunia. Kita tak disebut macam tu. Maka akhirnya, Quran sekadar dibaca, tak ada orang yang nak faham, jauh sekali orang yang nak beramal. Okey? Jadi saya anjurkan, mak bapak, guru-guru, sekolah tahfiz, hari pertama pelajar nak masuk sekolah tu, hari pertama pelajar nak masuk mahad tahfiz ke, sekolah ke, ataupun mak bapak, hari pertama nak ajar Quran, bagi tahu. Quran ni bukan main-main. Quran tak boleh buat main-main. Quran bukan sekadar untuk baca. Quran bukan sekadar untuk khatam. Quran bukan sekadar nak halau hantu. Tak. Betulkan mindset dia hari pertama lagi. Bila kamu baca Quran, kamu ada tanggungjawab yang sangat besar dan berat. Kamu kena faham. Kamu kena ikut perintah Allah. Ini kata-kata Tuhan. Bukan kata-kata cikgu. Bukan kata-kata bapa.
Jadi kalau kata bapa pun kamu kena faham. Kata-kata Tuhan lagi kamu kena faham. Sebelum dia mula baca Quran, sebelum dia belajar Quran, sebelum dia hafal Quran, betulkan cara dia berfikir. Lepas tu akan berlaku perubahan. Berlaku perubahan. Sebab itulah saya, mak bapak yang hantar anak ke sekolah tahfiz selalu mengadu. Anak saya ada masalah. Bila balik rumah, langsung tak ada beza dengan yang hafal Quran. Tak ada beza. Sebab apa? Sebab dia anggap Quran sekadar untuk menghafal, sekadar untuk khatam. Jadi Quran sedikit pun tak mengubah kehidupannya. Berbeza dengan cara Nabi terima Al-Quran, sangat sukar, sangat berat, sehingga Nabi menjalankan nak faham Al-Quran, nak sampai Al-Quran pada sahabat, Nabi gadaikan segala kerehatannya, segala kesenangan hidup, segala tidurnya Nabi gadaikan. Sebab untuk apa? Untuk melaksanakan Al-Quran. Yang Nabi dari hari pertama lagi, Nabi kata Quran sangat berat. Dan akhirnya dalam masa 23 tahun, Nabi berjaya mengubah masyarakat Arab Jahilah yang rusak akidahnya, yang rusak akhlaknya dalam masa 23 tahun. Tanpa ada sekolah, tanpa ada bangunan, tanpa ada alat yang canggih. Cara, asas penerima Al-Quran itu penting. Ini saya pun sepatut sebelum mengajar tadabbur saya kena bagi itu pada pelajar. Bila nak masuk kelas tadabbur, jangan main-main. Dia bukan macam kelas lain. Bukan macam kelas matematik, bukan macam kursus usahawan, bukan macam kelas fiqh, tak. Bila masuk kelas tadabbur Al-Quran, dia satu tanggungjawab yang sangat besar dan berat. Iaitu kamu kena faham betul-betul. Sebab dia kata-kata pencipta kamu. Lepas kamu faham, kamu kena beramal. Sebab Allah mencela, Allah melaknat orang yang tahu tapi tak beramal. Dan lepas kamu beramal, kamu kena sampaikan. Sepatut saya kena cakap ulang selalu benda-benda macam itu. Supaya apa? Supaya pelajar Al-Quran jangan main-main. Pelajar tadabbur Al-Quran berbeza dengan orang lain. Kalau betul-betul kita faham macam tu dan kita belajar bersungguh-sungguh, kita beramal sungguh-sungguh, kita sampai pun sungguh-sungguh, insya-Allah tak berapa lama akan berlaku perubahan dalam masyarakat. Okey. Kemudian kata penulis buku ni lagi, kita sambung daripada ayat yang Jibril baca, wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kita ambil sikit, kita ulas apa pengajaran daripada ayat-ayat pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra, bacalah. Bacalah dengan nama Tuhan engkau allazi khalaq. Kenapa malaikat Jibril suruh Nabi baca? Jibril tahu tak Nabi tak boleh membaca? Jibril tahu. Kenapa suruh orang yang dia tahu tak boleh membaca? Jadi apa hikmahnya? Kita kalau ajar budak kan, budak baru masuk tahun 1 ataupun tadika, kita tahu dia memang tak tahu membaca. Tiba-tiba kita bagi buku dan kita cakap pada dia, baca. Betul tak cara kita? Tak betul kan? Tapi cara Jibril betul tak? Jibril tahu Nabi tak boleh baca, tapi Jibril suruh juga Nabi baca. Betul tak cara Jibril? Kenapa cara yang sama, kita tak betul, Jibril betul? Kenapa? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Boleh pelajar online jawab. Saya ulang soalan. Apa hikmah Jibril suruh Nabi baca, sedangkan Jibril tahu Nabi tak boleh membaca? Membaca jambatan ilmu. Kalau ikut kaedah orang putih, ajar dulu baru suruh baca. Tapi cara Jibril terbalik Suruh baca dalam keadaan Nabi tak boleh membaca. Proses apa? Proses untuk dapat kebaikan mesti membaca.
Yalah, Nabi tak boleh membaca. Dia proses nak suruh membaca, kena ajar dulu membaca dan menulis. Hikmahnya sebagai bukti Al-Quran adalah dari apa? Jawapannya hampir tepat. Sebenarnya Allah nak beritahu kepada Nabi, kamu nak buat apa-apa saja, nak bercakap ke, nak bertindak ke, nak bantu ke, nak selesaikan masalah orang, kamu tak boleh buat pakai akal kamu. Mesti sumbernya daripada Allah. Sebab tu Jibril kata, baca. Baca apa? Baca daripada Allah, bukan daripada kamu. Bukan makna Jibril suruh Nabi baca, bukan makna Jibril nak Nabi baca, tak. Jibril nak bagi tahu apa saja kamu nak buat, sumbernya mesti daripada Allah. Baca apa? Baca daripada Allah, bukan daripada nafsu kamu, bukan daripada akal kamu, bukan daripada pendapat kamu. Jadi kalau orang sehebat Nabi, Rasulullah pun tak boleh keluar pendapat sendiri dalam bab agama, maka orang macam kita lagi tak boleh buat sesuatu berdasarkan pendapat, pandangan ataupun amalan masyarakat. Tak boleh. Dan itu juga hikmah Allah jadikan Nabi buta huruf. Nabi tak boleh membaca dan tak menulis. Kenapa? Sebab Allah nak maklumat yang masuk dalam dada Nabi ialah betul-betul semua daripada Allah. Tidak ada yang Nabi baca daripada kitab-kitab dahulu, daripada orang Nasrani ke, daripada orang, tak ada campuran. Apa bukti? Sebab Nabi tak ada maklumat. Kenapa tak ada? Sebab Nabi tak boleh membaca. Itulah hikmah yang paling besar. Allah jadikan Nabi adalah buta huruf. Jadi bila Jibril suruh Nabi Iqra', bacalah, walaupun Jibril tahu Nabi tak boleh membaca, sebenar bukan Jibril nak suruh Nabi baca. Bukan. Buktinya apa? Kali ketiga, Jibril yang baca, Nabi yang follow. Tapi Jibril nak bagi kepada Nabi, apa saja maklumat yang betul, apa saja yang baik, mesti sumbernya daripada Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Al-haqqu minar rabbika. Kebenaran itu hanya daripada Tuhan engkau. Fala takunanna minal mumtarin. Okey. Kemudian baca dalam ayat ini Allah kata apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang mencipta. Kenapa kena baca yang daripada Allah? Sebab dia adalah Tuhan yang mencipta. Kalau kamu baca buku yang ditulis oleh manusia, manusia bukan mencipta, manusia adalah makhluk. Mesti ada kelemahan, mesti ada kekurangan. Jadi kita ni kadang-kadang bagi masa, bagi keyakinan kita kepada tulisan manusia lebih daripada apa yang daripada Allah. Kan? Berapa ramai yang habiskan masa baca buku sekolah, baca buku universiti, baca novel sampai khatam, tapi dia tak boleh bagi masa kepada kata-kata Allah yang merupakan pencipta dia dan pencipta kepada semua penulis buku-buku yang lain. Itu dah nampak salah pendekatan, salah metod. Kita bagi masa untuk baca buku yang ditulis oleh makhluk, tapi kita tak ada masa untuk baca buku yang ditulis oleh pencipta makhluk. Salah. Jadi kita dah salah penilaian. Kalau tulisan manusia kita baca, kita yakin, kita terima, maka tulisan daripada pencipta manusia 100 kali kita kena baca, 100 kali kita kena yakin dan 100 kali kita kena amalkan. Kemudian Allah kata apa? Khalaqal insana min alaq. Kehebatan Allah mencipta manusia daripada alaq, seketul darah. Kalau ikut ayat lain ataupun ciptaan asal manusia ialah asalnya daripada tanah. Lepas tu daripada setitik air mani. Lepas tu barulah seketul daging. Kemudian Allah kata apa? Ayat yang ketiga, Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah demi Tuhan engkau yang akram. Apa makna akram? Akram ni ialah paling mulia. Kalau mulia, karim. Saya pernah sebutkan dalam surah apa ni? Allah kata, kenapa manusia lupa pada Allah yang sifatnya Al-Karim? Kenapa lupa pada Allah? Kenapa engkar pada Allah sedangkan Allah tu sifatnya Al-Karim? Ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu tertipu sehingga kamu tidak taat kepada Allah yang bersifat Al-Karim? Okey. Tapi dalam ayat ni Allah tak kata Al-Karim. Allah kata apa dah?
Al-Akram, yang paling mulia. Jadi apa beza? Okey, dalam surah Al-Infitar, boleh buka surah Al-Infitar ayat yang ke-6. Surah Al-Infitar ayat yang ke-6. Allah kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu tertipu sehingga kamu tidak taat pada Allah, sedangkan Allah sifatnya Al-Karim. Kemudian Allah beritahu sifat Allah Al-Karim apa dah? Allazi khalaqaka. Sifat Allah yang mulia ialah dia mencipta engkau. Fasawwaka, lalu dia menyempurnakan ciptaannya, fa'adalak, dan berlaku adil pada kamu. Buat apa yang kamu perlu. Apa saja yang kita perlu Allah sediakan. Okey, bila Allah nak beritahu dia mencipta kita, Allah guna sifat Al-Karim. Tapi bila Allah nak beritahu bacalah Al-Quran, Allah guna sifat Al-Akram, iaitu paling mulia. Jadi apa beza tu? Bila sebut cipta manusia, Allah kata Allah yang maha mulia. Bila suruh baca Al-Quran, baca kitab Allah, Allah guna sifat dia yang paling mulia. Sebenarnya kata ulama, Allah nak beritahu Allah mulia. Tanda dia mulia, dia cipta kita. Tapi Allah lagi mulia, iaitu dia bagi kitab pada kita. Kalau dia cipta kita, tapi dia tak bagi kitab, mana Allah bukan paling mulia. Cuba bayangkan, kalau Allah cipta kita, tapi tidak ada Al-Quran, apa jadi? Kita semua akan masuk neraka. Tapi sifat Allah yang paling mulia, Allah cipta, lepas tu Allah bagi kitab. Dan Allah kata, Iqra, bacalah. Wa rabbuka al-akram. Allazi, dan Allah beritahu pula, Tuhan yang maha mulia ni yang mengajar. Allazi allama bil qalam. Yang mengajar bil qalam, dengan pen. Kenapa Allah sebut pen? Dalam sirah pun ada ayat Quran. Jadi bila jumpa ayat Quran, kita tadabbur. Kenapa Allah sebut Tuhan yang mengajar kamu dengan pen, dengan pena? Kenapa? Sebab Allah tahu antara alat yang terpenting untuk mendapat ilmu ialah dengan pen. Betul kan? Kita kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun kita terlupa. Semua buku-buku yang kita baca tu, buku tafsir ke, buku hadis ke, buku fiqh ke, termasuklah buku-buku lain yang sebenarnya bermula daripada tulisan dengan pen. Sekarang dia pakai komputer kan. Tapi dulu kalau tak ada pen, ilmu sampai hari ini tak ada. Dia akan terhenti. Jadi sebenarnya ilmu boleh berlanjutan sampai hari ini dan sampai bila-bila sebab ada pen dahulu. Kemudian Allah kata, Allamal insan ma la ya'lam. Allah yang mengajar manusia apa yang dia tidak tahu. Apa yang dia tidak tahu. Jadi maknanya, sebelum ada Al-Quran, manusia tahu tak? Sebelum ada Al-Quran, manusia tahu tak? Okey, kalau yang tak ada kitab, itu yang ada kitab. Yang tak ada kitab, manusia tahu tak? Tak tahu. Nabi Muhammad tahu tak? Sebelum turun Al-Quran, Nabi Muhammad tahu tak? Tak tahu. Jadi apa hikmahnya? Nabi, walaupun dia sebagai Nabi, tapi dia tak tahu apa-apa. Apa hikmahnya? Dan Allah tak bagi peluang untuk Nabi baca kitab-kitab dahulu kan? Apa hikmahnya? Supaya orang tak akan tuduh Nabi. Kalau Nabi tahu ada maklumat pasal kitab Taurat, pasal kitab Injil, orang kafir akan tuduh Nabi Quran ni adalah campur aduk yang Nabi belajar daripada kitab-kitab dahulu. Memang ada orang mustasyrikun, orientalis menuduh maklumat yang Nabi dapat daripada Quran ni adalah sumbernya daripada orang Nasrani
yang bersumberkan kitab-kitab dahulu yang telah diselewengkan. Maka sebab tu Allah jadikan Nabi buta huruf, dan Allah akan jadi Nabi ni tak tahu apa-apa. Supaya apa? Nabi betul-betul dapat maklumat yang 100% daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dicampur adukkan. Ada dalil tak Nabi tak tahu apa-apa? Sebelum Nabi pergi ke Gua Hira kan, Nabi tahu tak dia akan terima wahyu? Tak tahu. Sebab tu buktinya apa? Nabi terkejut. Kalau Nabi tahu ataupun diberi tanda-tanda awal dia akan terima wahyu, Nabi tak akan terkejut. Nabi tak akan terkejut. Buktinya boleh buka surah Asy-Syura ayat 52. Surah Asy-Syura ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Maksud dia, begitulah Allah kata, kami telah wahyukan kepada engkau roh. Roh itu ialah Al-Quran. Jadi Allah sebut roh tu sebagai ganti kepada Al-Quran sebab Quran tu macam roh. Kalau badan kita tak ada roh, badan kita mati. Maka kalau hati kita tidak ada Al-Quran, hati kita juga mati. Maka Quran tu adalah seumpama roh. Kemudian Allah kata apa? Kami wahyu kepada engkau, wahai Muhammad, wahyu Quran dari urusan kami yang sebelum ini ma kunta tadri. Kamu tak tahu apa-apa tentang kitab dan juga tentang iman. Nabi Muhammad tak tahu. Yang cakap Nabi Muhammad tak tahu apa-apa ni siapa? Allah. Allah yang cakap surah Asy-Syura ayat 52. Okey. Jadi di sini juga nak bagi tahu kalau Nabi pun tak tahu apa-apa, melainkan setelah datang Quran, maka kita ni selagi tak tahu apa yang dalam Quran dan sunnah Nabi, janganlah kita rasa kita dah pandai. Jangan rasa kita dah banyak ilmu sehingga kita tak nak belajar Al-Quran. Sehingga kita tak nak belajar sunnah Nabi. Sebenarnya antara sifat sombong manusia ialah sifat sombong manusia yang paling besar dan ramai manusia tak sedar. Apa dia? Nabi kata al-kibru, manusia tak akan masuk syurga bila dia ada sebesar zarah sifat al-kibru, sombong. Jadi sahabat bertanya, apa dia al-kibru? Saya pakai kasut yang baru, yang cantik. Adakah itu al-kibru, sombong? Nabi kata bukan. Kalau pakai baju cantik, adakah itu sombong? Bukan. Tapi Nabi kata al-kibru ialah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bila kita tak nak belajar sunnah Nabi, sebenarnya kita telah menolak kebenaran. Dan bila tolak kebenaran, kita ada sifat al-kibru. Bila kita tak nak faham Al-Quran yang merupakan kebenaran yang asal daripada Allah, sebenarnya kita ada sifat al-kibru, iaitu menolak kebenaran. Jadi sedarlah bahawa kita ni sebenarnya tidak ada apa-apa ilmu, sehinggalah kita belajar Al-Quran. Sama juga dengan Nabi. Nabi sebelum datang Al-Quran, Allah kata Nabi tak tahu apa-apa. Walaupun kitab, walaupun iman. Okey. Kemudian kita sambung lagi sikit. Kita sambung muka surat 125. Lalu beliau SAW kembali setelah Jibril bagi wahyu 5 ayat ni kepada Nabi di Gua Hira. Lalu Nabi kembali dalam keadaan gemetar hingga pulang menemui Khadijah, dan Nabi berkata, selimutlah aku, selimutlah aku. Zammiluni, zammiluni. Lalu beliau diselimutkan sehingga hilang rasa takut. Ini pengajarannya apa dia? Bila suami dalam keadaan ketakutan, isteri kena main peranan. Isteri kena main peranan. Peranan apa? Tolong tenangkan suami yang dalam ketakutan. Jangan suami takut, dia pun lagi menakutkan suami. Itulah abang, saya dah cakap, jangan keluar. Jadi apa? Bagaimana Khadijah menenangkan Nabi? Bagaimana Khadijah menenangkan Nabi? Khadijah masa ni belum beriman, belum Islam lagi. Sebab wahyu baru turun. Kemudian beliau bertanya, wahai Khadijah, apa yang terjadi pada aku? Nabi jadi macam pening. Apa dah jadi pada aku ni? Dia pula tanya Khadijah. Sepatut Khadijah bertanya Nabi. Sebab Nabi dah rasa takut sangat
Sehingga Nabi tanya Khadijah, apa dah jadi pada aku? Maka diceritakan, Khadijah pula cerita, kamu pergi ke Gua Hira, kemudian dapat wahyu, kemudian kamu turun dan dalam keadaan takut. Kemudian Nabi berkata, khasyitu ala nafsi, aku risau pasal diri aku. Tengok, hari pertama turun wahyu, Nabi bukan seronok, tapi Nabi risau. Sebab apa? Sebab wahyu itu adalah satu benda yang besar dan berat. Dan kata Khadijah, tengok bagaimana isteri yang salihah menenangkan hati suami yang sedang ketakutan. Kata Khadijah, tidak, jangan kamu risau. Sedangkan sebaliknya hendaklah kamu bergembira. Absyir, gembiralah. Kenapa? Kenapa kamu tak boleh sedih? Kenapa kamu tak boleh risau? Dan kenapa kamu kena gembira? Sebab, dengar apa kata Khadijah, kamu kena gembira wahai Muhammad. Sebab selama ini Allah tidak pernah menghina kamu. Jadi kalau Allah tak pernah menghina kamu, kenapa kamu nak sedih? Satu. Yang kedua, engkau suka menyambung silaturahim. Jadi orang yang selalu menyambung silaturahim sepatut apa? Ini mesti orang baik. Kalau orang baik, kenapa kamu nak takut? Kan? Kita selalu duk sambung silaturahim. Tiba-tiba kita takut. Salah. Bertenang sebab kita memang insya-Allah orang yang baik. Yang ketiga, kata Khadijah, engkau jujur dalam berkata-kata, engkau tak pernah bercakap bohong. Engkau sentiasa cakap benar. Yang keempat, engkau sentiasa meringankan bebanan orang lain. Mana Nabi ni, sifat Nabi sebelum dilantik sebagai Nabi lagi, dah ada sifat-sifat suka buat baik pada orang. Suka bantu orang, khususnya orang yang miskin. Walaupun Nabi bukan kaya, tapi perangai Nabi itu bermula daripada sebelum dilantik sebagai Nabi lagi. Suka bantu orang. Maka sebab itulah bila dilantik sebagai Rasul, bila diturunkan Al-Quran, Nabi lagi mudah nak membantu orang. Nabi lagi mudah nak berdakwah. Walaupun kena maki, walaupun kena baling batu, tapi bagi Nabi bukan halangan. Sebab Nabi dah biasa membantu orang. Sebab tu kalau nak jadi pendakwah yang berjaya, kena letak dalam kepala, aku kena banyak membantu orang. Dan bila banyak membantu orang, kena banyak sabar. Kadang-kadang orang tak suka, kadang-kadang orang dengki. Jadi kena banyak sabar. Kemudian kata Khadijah lagi, engkau juga suka menegakkan, menolong orang yang menegakkan kebenaran. Jadi Khadijah sebut 3-4 sifat Nabi sebelum dilantik sebagai Rasul. Yang menunjukkan apa? Nabi ni orang baik. Bila Nabi orang baik, kalau turun wahyu, mana Khadijah nak bagi kepada Nabi, jangan risau. Ini petanda-petanda engkau akan dilantik sebagai orang yang hebat. Sebab apa? Latar belakang engkau orang yang baik. Okey. Selanjutnya Khadijah membawa Rasulullah SAW pergi menemui Waraqah bin Naufal. Lepas tu Khadijah ni nak tenangkan hati Nabi lagi, dia bawa Nabi jumpa sepupu dia Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Iaitu ada mengatakan sepupu, ada mengatakan anak saudara. Sepupu lah ni, anak paman makna sepupu kepada Khadijah. Dan Waraqah ni memeluk agama Nasrani semasa jahilah. Dan ia biasa menulis buku dalam bahasa Arab. Ia juga menulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Dan Waraqah ni dah tua dan buta. Lalu Khadijah berkata pada Waraqah, wahai anak pamanku, wahai sepupuku, dengarlah kisah anak saudaramu iaitu Rasulullah. Waraqah bertanya, apa yang engkau lihat wahai anak saudaraku? Waraqah tanya Nabi, apa yang berlaku ni? Maka Nabi pun cerita. Rasulullah SAW menceritakan semua yang beliau alami. Akhirnya Waraqah berkata, itu adalah namus. Namus ni makna Jibril. Waraqah ada pegang pada agama Nasrani. Jadi dia ingat kisah Nabi Musa. Jadi bila dia tengok, dia dengar cerita Nabi yang mengatakan ada malaikat Jibril datang pada dia, dia ingat. Ini adalah Jibril yang sama yang turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Jadi kalau Jibril bawa sesuatu, itu adalah petanda yang baik. Itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa AS. Andai aku masih hidup, tatkala kaummu mengusirmu, aku akan bersama kamu. Tengok. Waraqah bagi kepada Nabi, yang kamu dapat ni wahyu.
Dan kalau kamu bawa wahyu, kamu akan diusir. Hari pertama lagi Warqah dah bagi tahu Nabi, kamu jangan bersenang lenang, jangan kamu sambil lewa. Sebab kerja kamu nak sampaikan wahyu, kemuncaknya kamu akan diusir. Memang akhirnya Nabi diusir daripada Mekah. Tengok, benda-benda macam tu penting kita tanamkan dalam hati anak-anak kita, dalam pelajar-pelajar kita daripada awal lagi. Apa dia? Bila nak sampaikan Al-Quran, kita akan diuji, kita akan dimaki, kita akan dihalau, kita akan dibuang kerja. Jadi kalau kita dah ditanah daripada awal lagi, kalau betul-betul berlaku, tak ada masalah. Sebab kita dah bersedia dari segi fizikal dan mental. Warqah menjawab, Nabi bertanya, adakah aku akan diusir? Bila membuat wahyu, adakah aku akan diusir? Maka kata Warqah, benar. Tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti yang engkau bawa, melainkan mesti akan dimusuhi. Hari pertama lagi Nabi tahu, ni dia bawa wahyu, dia akan bergaduh dengan orang. Dia bawa wahyu akan bergaduh dengan anak beranak dia, dengan orang Mekah. Maka sebab tu Nabi cekal dan sabar. Sebab Nabi dah bersedia daripada awal. Tak lama, dan kata Warqah, andainya aku masih hidup pada masa kamu membawa wahyu, tentu aku akan bantu kamu. Warqah ni orang yang agama Nasrani. Dia kata kalau aku hidup lama, umur aku panjang dan engkau diperangi oleh kaum kamu, aku akan bersama kamu, membantu kamu. Kemudian tak lama berselang Warqah meninggal. Lepas tu Warqah bin Naufal meninggal. Jadi dia tak sempat tengok Nabi membawa kerja dakwah dan diusir daripada Mekah. Dan lepas tu wahyu terputus sehingga menyebabkan Nabi sedih. Jadi Nabi sedih. Apa dia antara sebab Nabi sedih? Antara sebab Nabi sedih dalam hidup ialah bila wahyu terputus. Jadi pengajaran kita apa dia? Bila kita terputus baca Quran, terputus tadabbur Al-Quran, 1 hari ke 2 hari, sepatutnya kita sedih. Sebab bila terputus dengan Quran, sebenarnya itulah tanda-tanda hubungan kita dengan Allah terputus. Mana mungkin kita boleh lupa kata-kata Allah dalam 1 hari, 2 hari dan kita tak rasa sedih. Jadi wahyu putusnya ada 2 peringkat. Peringkat pertama ada mengatakan sampai 2 tahun. Selepas turun Iqra', turun pula Ya Ayyuhal Muzammil dalam tempoh 2 tahun setengah. Ada mengatakan 4 bulan. Ada mengatakan tak lama, beberapa hari saja. Kemudian putus wahyu yang kedua, iaitu setelah turun Ya Ayyuhal Mudassir, putus pula lebih kurang 3 hari. Kemudian turun selepas itu surah Wad-Duha. Beberapa kali beliau berangkat menuju puncak. Bila wahyu putus, Nabi sedih. Sampai tahap apa? Tapi cerita ni tak berapa sahih. Nabi sedih sebab wahyu terputus sampai Nabi pergi ke puncak gunung macam nak bunuh diri. Beberapa kali. Tapi riwayat ni tak berapa sahih. Sebab apa? Sebab bila Nabi nak bunuh diri, itu bercanggah dengan sifat maksum Nabi. Okey, kita berhenti setakat muka surat 126. Hadis di atas. Hadis di atas menjelaskan bahawa Iqra' adalah ayat Al-Quran yang pertama kali turun. Dan bahawasanya wahyu itu turun secara tiba-tiba. Bukan Nabi dah tahu lebih awal dan Nabi bersedia. Bukan. Bukan sesuatu yang sudah diduga sebelumnya hingga Nabi merasa senang dengan hal itu. Kalau Nabi tahu daripada awal-awal, Nabi bersedia dan Nabi tak kelang kabut, Nabi tak risau. Kita berhenti setakat tu. Kita sambung insya-Allah minggu depan. Ada soalan ke? Okey, ada satu soalan pelajar tanya saya melalui mesej. Dia kata kalau mak dia stroke. Mak dia stroke. Jadi macam mana dia nak berwuduk ataupun nak pandu mak dia untuk solat dalam keadaan mak dia stroke. Bukan mak ni, suami. Suami saya pesakit stroke. Hanya mampu baring di katil tapi tangan kanan boleh bergerak. Boleh tak Ustaz demo lepas kelas macam mana cara nak ambil wuduk tanpa air untuk pesakit macam suami dan demo cara solat berbaring atas katil. Okey. Dia bila stroke ni, saya ada pengalaman lah. Mak saya pun stroke dah lama lah, 4-5 tahun. Dan bila bersama saya yang wudukkannya. Dan saya pandu dia untuk solat.
Kalau dia stroke, dia tak boleh ambil wuduk lah. Maka kita yang kena bantu. Macam mana nak bantu dia berwuduk? Nak dia wuduk ataupun nak dia tayamum? Dia tak boleh tayamum, tak boleh tayamum sehingga ada sebab membolehkan tayamum. Bila boleh tayamum? Bila air tak ada. Yang kedua, bila air kalau digunakan boleh memudaratkan dia. Contoh dia luka ke, kalau guna air memudarat lebih besar, maka ketika itu boleh tayamum. Sebab ketiga, boleh tayamum bila air ada tapi cukup untuk minum sahaja. Kalau dia guna air itu untuk berwuduk, menyebabkan dia dahaga dan mungkin boleh membawa kepada kematian. Masa tu boleh tayamum. Jadi kalau suami yang stroke, tapi boleh kita wudukkan dengan air, tak boleh tayamum. Jadi kita ambil air, sapu. Mula-mula kita buat yang ringkas, yang wajib. Muka, ambil air, sapu kat muka suami. Sekali pun cukup, yang penting rata. Kita buat yang ringkas, yang wajib dan ringkas. Ambil air, sapu kat muka suami. Kemudian, bila dah kita yakin rata, sapu pula tangan hingga ke siku, mula daripada kanan. Kemudian, tangan hingga ke siku sebelah kiri. Kemudian, ambil air, sapu ke kepala suami. Kemudian, ambil air, basuh. Tak perlu ambil air banyak, ambil air dan sapu di kaki suami sehingga rata. Kemudian, kita pandu dia solat. Kalau biasa orang stroke ni, kalau kita lepas dia solat sorang-sorang, biasa tak habis. Yang 4 rakaat jadi 2, kadang-kadang 1 rakaat aja. Dia habis macam tu je. Jadi kalau dia tak boleh nak padu sendiri, kita angkat takbir suruh dia ikut. Kemudian kita baca Fatihah, dia ikut. Dan tak payah baca surah. Buat yang wajib sahaja. Lepas baca Fatihah, kita kata Allahu Akbar sebagai tanda rukuk. Dia tak payah bergerak apa-apa. Tak payah bergerak apa-apa sebab dia stroke kan. Nak bangun tak boleh, nak tunduk tak boleh, nak angkat kepala pun tak boleh. Tak payah bergerak apa-apa. Kita kata Allahu Akbar, kemudian kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Sekali, dia ikut. Kemudian kita kata Sami Allahu liman hamidah. Dia ikut. Sampailah habis. Jadi kita kena banyak sabarlah. Kena banyak sabar. Dan bagi orang yang stroke ataupun yang sakit macam tu, dia boleh jamakkan solat. Boleh jamakkan solat zuhur di waktu asar ataupun asar di waktu zuhur. Kemudian maghrib dijamakkan dengan solat isya. Kemudian subuh. Jadi orang yang sakit ni, dia boleh jamak jadikan 3 waktu je solat. Waktu zuhur dia solat zuhur dengan asar. Waktu maghrib dia solat maghrib dengan isya. Dan yang ketiga, solat subuh. Okey? Jadi sebenarnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan melainkan setakat orang itu mampu. Jadi itu saja yang dia mampu dan kita mampu. Semoga solat yang kita bimbing dia tu, yang kita pandu, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bolehkah kita mengeluarkan zakat simpanan setiap hari melalui bayaran online kepada organisasi yang menyampaikan dakwah Masjid Surah? Boleh je, boleh je. Tapi zakat simpanan ini sepatutnya kena cukup setahun lah. Sepatutnya kena cukup setahun, haul, dan kena cukup nisab dia. Jadi lepas dah cukup setahun, dia pun nak keluar sikit-sikit. Tak ada masalah. Tapi kena tulis wasiat lah, takut tak sempat habis zakat, dia dah mati. Jadi anak-anak tak tahu, dia sebenarnya belum lengkap zakatnya. Kena tulis wasiat kalau nak keluar sikit-sikit. Tapi kalau nak keluar sekaligus, lagi bagus. Lebih baik membaca Quran di malam hari sebagai tilawah atau sebagai bacaan dalam solat. Tak. Dia malam hari ni, kenapa kena baca, yang terbaik baca Quran di malam hari? Supaya pertama kita lebih ikhlas. Bila kita baca malam, orang tak tahu dan kita lebih ikhlas. Sebenarnya dengan keikhlasan itu akan memberi kesan kepada bacaan kita. Yang kedua, supaya kita lebih fokus pada makna dia. Tanpa ada gangguan, telefon ke, saudara, anak ke, urusan kerja dunia, semua tak ada. Supaya kita boleh fokus pada makna dia. Jadi itu yang paling penting tu, baca Quran. Dan kalau kita nak baca Quran dalam salat, lagi bagus. Tapi yang terbaiknya, kita baca dulu ayat Quran, kita faham dulu maksud dia. Kemudian baru kita baca Quran tu dalam solat. Jadi kita baca Quran dalam solat, dalam keadaan kita faham. Kesannya sangat berbeza.
Pernahkah Khadijah isteri Nabi meriwayatkan hadis? Saya tak jumpa, wallahu alam. Mungkin ya, mungkin tak, wallahu alam. Bersugi dengan kayu itu adakah lebih afdal dari menggunakan berus gigi? Tak. Dan pendapat ulama, kata ulama yang maksud Nabi itu, kalau tak membebankan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali nak solat. Dalam riwayat lain, setiap kali nak berwuduk. Maksud ulama ialah, kata ulama, maksud hadis itu ialah buat apa saja yang boleh membersihkan gigi dan mulut kita daripada bau yang tidak elok untuk kita salat. Apa saja cara tak penting, yang penting bersih. Jadi zaman kita nak dapat siwakkan kayu sugi tu susah. Kadang-kadang ada orang tak sesuai guna kayu sugi, guna je berdarah. Maka kata ulama, guna apa saja, yang penting tujuannya bersih mulut, bersih gigi. Kadang-kadang guna berus gigi, kadang-kadang guna kain buruk, kadang-kadang ada yang guna arang. Apa saja, yang penting sampai tujuan, bersihkan mulut dan gigi. Wallahu a'lam. Adakah Nabi Muhammad SAW sahaja Nabi yang buta huruf, dan adakah orang Arab kebanyakan? Ya. Jawapannya ya, Nabi saja yang buta huruf dan kebanyakan orang Arab Mekah buta huruf. Dalilnya surah Al-Jum'ah ayat yang kedua. Allah kata apa? Huwallazi ba'asa fil ummiyin. Allah yang mengutuskan Nabi fil ummiyin, kepada golongan yang kebanyakan ummiyin, buta huruf. Siapa? Orang musyrikin Mekah. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Adakah Nabi Muhammad SAW ada? Boleh jelas mengenai zakat emas. Oh, zakat emas boleh tanya pihak PPZ lah, atau pihak yang berwajib. Saya tidak ada kepakaran dan saya pun tak ada emas. Ustaz, tak batal ke wuduk suami kalau isteri yang wudukkan? Dia pendapat yang paling kuat, tiga mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, lelaki serta perempuan tanpa syahwat tak batal wuduk. Dan mazhab Syafi'i, lelaki serta perempuan dengan syahwat ke tanpa syahwat ke batal wuduk. Okey? Dan kalau ikut dalil-dalil yang sahih, yang paling kuat ialah pendapat mengatakan tak batal kalau lelaki bersentuh perempuan tanpa syahwat. Antaranya Nabi solat malam, bila Nabi nak sujud, Nabi angkat, pegang kaki Aisyah dan Nabi angkat. Baru Nabi sujud, mana sentuh. Dan ada ketika Aisyah bangun malam, tengok Nabi tak ada. Aisyah merangkak mencari sebab dalam gelap. Tiba-tiba Aisyah terpegang kaki Nabi yang sedang sujud. Dan Nabi teruskan solat. Mana tak batal. Dan ada juga hadis yang menunjukkan Nabi bila nak pergi solat ke masjid sebelah rumah tu, Nabi takbil, cium isterinya. Cium yang tanpa syahwat. Jadi pendapat yang paling kuat, lelaki sentuh suami, sentuh isteri, isteri sentuh suami tanpa syahwat tak batal. Itu satu. Kalau kita nak ambil juga pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan batal. Okey. Sekarang suami kita tak boleh berwuduk. Dan contohlah anak lelaki tak ada. Kalau ada pun dia tak mampu nak wudukkan bapa dia setiap hari kan. Okey, sekarang kita je ada kat rumah. Kalau kita ambil pendapat mazhab Syafi'i, tak boleh wudukkan suami. Kalau ambil, batal. Maka suami kita tak boleh berwuduk dan suami kita tak solat. Mana lebih baik? Kita ambil pendapat yang mengatakan tak batal wuduk supaya suami kita boleh berwuduk dan suami kita solat. Daripada kita ambil pendapat yang tak boleh sentuh, maka kita biarkan suami kita tak berwuduk dan tak solat. Dan kemungkinan dia mati dalam keadaan tak solat. Mana lebih baik? Itulah kelebihan ada 4 mazhab. Semua 4 mazhab ni dalam satu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak ada satu pun 4 mazhab ni yang salah, yang terkeluar daripada Islam. Kita pun bila pergi Mekah, kadang-kadang kita ambil pendapat orang lain kan. Bila nak tawaf asyik tersentuh je, kita ambil pendapat lain. Tak salah. Yang salahnya kita ambil pendapat yang tak ada dalil. Wallahu a'lam.
keluar daripada mazhab Syafi'i, tak payah keluar, duduk je situ. Cuma kita ambil pendapat. Pendapat dalam masalah tertentu kita ambil pendapat lain. Kita tetap bermazhab Syafi'i. Kalau orang tua yang dah lemah ingatan, perlukah kita pandu bimbing solatnya? Ya. Kalau dia masih waras, selagi mana dia berakal, dia waras, dia kena solat. Cuma kadang-kadang terlupa. Kita bimbinglah setakat mana yang kita mampu. Tapi kalau dia memang dah pelupa langsung, tak perlu solat lah, tak wajib solat. Nak solat macam mana dia lupa? Boleh bagi zakat simpanan pada hulang. PM saya. Bagaimana Nabi SAW boleh menerima yang dirinya dilantik sebagai Nabi oleh Allah? Sebab yang bercakap itu adalah malaikat Jibril, dan wahyu pula adalah benda yang benar. Wahyu itu adalah benda yang benar. Semua cerita-cerita dalam Quran, cerita yang tak mungkin direka. Cerita yang tak mungkin daripada manusia. Maka itu menyebabkan Nabi yakin itu adalah wahyu daripada Allah dan dia adalah betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berumur 70 tahun lebih seringkali lupa. Perlukah kita ajar dia solat? Seperti yang Ustaz contohkan. Setakat mana, kalau dia lupa tak perlulah. Kalau sepanjang masa lupa. Tapi ada ketika dia ingat. Masa dia ingat tu, ajarlah solat. Serengkas yang mungkin. Khadijah mana soalan saya ni? Dah terlepas. Apa dah? Saya, macam mana saya boleh order buku sirah? Buku sirah jangan order lagi. Jangan beli. Sebab dah habis stok. Kat Indonesia pun kita dah order, hanya ada 119. Sehingga sekarang belum ada stok baru. Jadi jangan order, jangan beli, jangan bayar lagi. Ada tak perintah atau pesuruhan dalam Al-Quran untuk setiap orang Islam yang berilmu untuk berdakwah, berhujah dengan orang-orang kafir? Banyak ayat. Antaranya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah kata ud'u, berdakwahlah. Itu fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan wajib. Berdakwahlah kamu bil hikmah, dengan cara hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan peringatan yang baik. Dan yang ketiga, cara yang ketiga ialah wajadilhum, berdebatlah dengan orang-orang kafir dengan perdebatan yang terbaik. Dan ayat juga, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Allah kata dalam surah Ali Imran, hendaklah kamu menjadi satu kumpulan yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Mana berdakwalah. Dan juga dalam surah Al-Ma'idah ayat 78, Allah mencela Bani Israel sebab tak berdakwah. Sebab Bani Israel tak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh sesama mereka. Surah Al-Ma'idah ayat 78. Dan banyak lagi. Wallahu a'lam. Nak tanya, ayah saya telah meninggal dunia tahun lepas. Bagaimana dengan barang peninggalan seperti pakaian, hasil kebun dan hasil sewa tanah? Harta bapa yang meninggal akan bukan jadi harta bapa dah. Jadi harta yang sepatut difaraidkan dan akan jadi milik pewaris. Jadi harta-harta yang berbentuk duit ke, berbentuk rumah ke, harta kekal ke, kena difaraidkan. Pemiliknya ialah yang akan mewarisi harta tu, anak-anak dan sebagainya. Adapun pakaian-pakaian tu, kalau berpakat dengan adik-beradik, sedekah aja. Sebab siapa nak pakaikan anak-anak tak sesuai. Jadi semua bersetuju, sedekah aja kepada siapa yang memerlukan. Perlukah ganti semua solat yang ditinggalkan sebab uzur haid dan uzur selepas bersalin? Tak perlu ganti. Nabi kata dalam satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, kami diperintah untuk menggantikan puasa yang ditinggalkan masa haid, masa nifas. Tapi kami tidak diperintah menggantikan solat ketika uzur. Jadi bila uzur kita tak solat, lepas bersih tak perlu ganti.
minta ustaz tolong buat pencerahan. Kan Nabi bersabda. Oh, ini berkenaan dengan hadis ah. Okey. Sekejap. Okey. Hadis yang Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha, hadis ini tak sahih. Jadi tak perlu pencerahan lah sebab hadis tak sahih. Ustaz, ada dalil ke dalam Al-Quran ataupun hadis mengenai zakat pendapatan dan emas? Zakat emas ada dalil dalam Quran, tapi zakat pendapatan tidak ada. Zakat pendapatan ini tidak ada dalil daripada Quran ataupun hadis. Cuma ulama yang terkini mengatakan wajib keluarkan zakat pendapatan, mereka kias, mereka banding dengan zakat pertanian. Zakat pertanian ni tak perlu cukup haul setahun. Bila keluar je hasil kena keluar. Maka begitu juga mereka berpendapat gaji pun sama dengan tanaman. Bila dapat hasil gaji je, dah bagi bayar semua, baki tu yang lebih tu kena keluarkan zakat. Dalil daripada Quran dan hadis tidak ada. Apa ni? Dalam kitab Hindu lama ada nyatakan tentang kedatangan Nabi akhir zaman yang dirujuk pada Nabi Muhammad SAW. Adakah Allah datangkan orang soleh untuk setiap umat yang terdahulu? Ada pendapat tiada dalil. Buddha tak ada dalil. Saya tak jumpa dalil yang mengatakan Allah akan datangkan orang yang soleh untuk setiap umat yang terdahulu. Saya tak tahu dalilnya. Setahu saya tidak ada. Cuma ada satu hadis Nabi kata Allah akan bangkitkan seorang sebagai mujaddid setiap kurun. Setiap kurun. Setiap kurun. Tapi ada ulama mengatakan mujaddid tu bukan mesti orang. Kadang-kadang dia pertubuhan. Kadang-kadang dia dalam bentuk jemaah, bukan individu. Wallahu a'lam. Kafarah puasa 2 bulan berturut-turut selain digantikan dengan memberi makan 60 fakir miskin, bolehkah diganti dengan wang dan disalurkan ke tabung? Boleh. Ada pendapat ulama kata kafarah tu boleh diganti dengan wang. Wallahu a'lam. Tunjukkanlah sakti Allah. Bagaimana orang biasa mimpi solat Jumaat dengan Nabi tapi tak nampak muka Nabi? Mimpi solat Jumaat dengan Nabi tak penting, yang penting pergi solat Jumaat tu. Kalau tak pergi solat Jumaat, Nabi nak bakar rumah. Walaupun dia bermimpi solat Jumaat dengan Nabi. Baca Al-Anbiya 18 kali selepas solat boleh raibkan berhala. Tak betul, tak ada dalil tu. Kerja kita bukan raibkan berhala. Kerja kita dakwah penyembah berhala tu. Sebab itulah Nabi duduk kat Mekah. Masa Nabi berdakwah di Mekah ada 360 berhala. Nabi tak baca pun surah tu untuk raibkan berhala. Bukan kerja Nabi. Kerja Nabi menjadikan penyembah berhala beriman kepada Allah. Automatik berhala tu akan hilang. Wallahu a'lam. Apa dia? Mana lebih wajib, mengikut kelas tadabbur atau mempelajari? Ya Allah. Dia belajar, kata ulama, baca Quran dengan bertajwid fardu ain. Wajib setiap orang baca Quran dengan betul. Kalau dia baca salah, dia wajib belajar. Kalau dia tak belajar, berdosa dalam keadaan dia baca salah tapi tak belajar. Tapi kalau dah belajar, sambil belajar, dia masih baca salah, tak apa. Nabi kata dapat 2 pahala. Kalau dia baca salah tapi dalam masa sama dia belajar. Okey?
Dan tadabbur Al-Quran ni 10 kali wajib daripada belajar tajwid. Belajar tajwid. Belajar tajwid hanya untuk betulkan bacaan. Tapi belum tentu orang tu beriman dengan Al-Quran. Orang tu dikatakan beriman dengan Al-Quran setelah dia faham isi kandungan Al-Quran dan dia amalkan dan dia sampaikan. Barulah sempurna rukun iman dia. Rukun imannya salah satu beriman dengan Quran, iaitu beriman dengan ajaran Al-Quran dan ikut. Adapun tajwid itu hanya fardu ain ke atas setiap orang. Dia bukan rukun iman. Wallahu alam. Betul ke Ustaz Saiban ataupun rambut dekat bahagian telinga bagi wanita yang panjang itu termasuk bahagian wuduk muka? Sebenarnya itu ada ustaz yang sebut tu, tapi sebenarnya tidak ada dalil. Rambut yang terjuntai bagi wanita kan, ada mengatakan ia sebahagian daripada muka. Tidak ada dalil. Bahkan makna muka dalam bahasa Arab apa dia? Makna muka ialah daripada sini, tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, dan daripada telinga sampai ke telinga sini. Dan wajah-wajah dalam bahasa Arab ialah benda yang kita nampak daripada depan. Jadi rambut tu bukan wajah. Rambut lah. Kenapa nak samakan rambut dengan wajah? Jadi siapa yang mengatakan bila basuh muka kena basuh sekali saiban yang sebelah tu, tidak ada dalil. Wajib tak kita menggantikan puasa dan solat untuk arwah ibu dan bapa? Tak, okey. Solat tak wajib ganti. Mana-mana mak bapak yang tinggal solat, anak tak boleh ganti. Tidak ada hukum dalam Islam. Anak-anak ataupun saudara mara wajib ganti solat mak bapak yang dia tinggal. Tak ada. Okey, puasa ada dalil. Puasa ada dalil, iaitu siapa yang meninggalkan puasa, Nabi kata hendaklah keluarganya menggantikan. Tapi ulama kata keluarga menggantikan hukumnya bukan wajib. Hukumnya hanya sunat. Kalau contohlah bapa saya tinggalkan puasa, saya nak ganti pun boleh, saya tak ganti pun saya tak berdosa. Okey? Jadi solat tidak ada ganti, puasa ada ganti, tapi hukumnya bukan wajib. Wallahu a'lam. Bolehkah beri zakat simpanan pada pertubuhan NGO? PM saya. Gambar dengan suara ustaz tak sama. Tak apalah, yang penting dengan suara kan. Gambar saya tak berubah macam tu lah. Bismillah, soalan saya ustaz tentang cara-cara wahyu diturunkan secara lafaz ataupun dari hati ke hati ataupun secara bisikan. Okey, tajuk tu akan datang. Ada akan bincang nanti jenis-jenis wahyu. Jenis-jenis wahyu kita akan bincang minggu depan. Jadi ikut kelas minggu depan. Habis dah? Okey, cukup kelas kita insya-Allah besok pukul 10.30 sambungan tadabbur surah Al-A'raf. Kemudian hari Sabtu kita ada misi tadabbur tua ke Bahau Negeri Sembilan. Kelas kita akan buat kelas pukul 2 hari Sabtu sampai pukul 4. Kemudian petang tu ada perjumpaan untuk agihkan barang kepada asnaf. Kemudian hari Ahad ada kelas lagi, kita akan buat secara live ta'aruf dengan tadabbur, iaitu pukul 9 sehingga pukul 12.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.